Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini 12 Ogos 2021 kita akan menyambung pelajaran Jawi dan Khat untuk darjah 4 kita, yang mana pada hari ini kita akan lihat pelajaran 5, pelajaran yang baru, iaitu Khat Sulus. Kalau sebelum ni kita dah lihat jenis-jenis khat, kemudian alat-alat untuk menulis khat. Hari ini kita dah mula hendak menulis khat. Sebelum tu kita kena kenal dulu jenis-jenis khat, dan hari ini kita nak lihat khat sulus. Okey, mari kita teruskan. (5.1) huruf ba, ta, sa. Alif huruf tunggal. Ini huruf tunggal. Apabila huruf ba dan huruf ta dan huruf sa juga, macam inilah rupanya apabila dia tunggal. Yang pertama, bentuknya begini, titiknya, ini titik kalau huruf ba, ini titik kalau huruf sa, huruf ta 2 titik. Kemudian ada lagi satu rupanya beginilah. Tengok sahaja dahulu, nanti kita akan mula menulis. Okey, seterusnya ba, huruf awal bersambung menaik. Okey, kita tengok huruf awal bersambung menaik. Ni kalau cerita huruf ba ataupun huruf ta. Begitu juga dengan huruf sa. Nampak tak huruf ba disambung kemudian menaik. Dia berada di awal kalimah. Ni huruf ba bersambung dengan huruf zal. Huruf ba, tak kisahlah huruf ba ataupun huruf ta sama rupanya. Bila bersambung dengan huruf kaf. Ini apa? Ini kaf kecil, bukan hamzah. Kemudian huruf ta sama juga, kalau huruf ba pun macam tu juga apabila bersambung dengan huruf lam. Kemudian apabila bersambung dengan lam alif, ni huruf ba, apabila bersambung dengan lam alif begini rupanya. Ini huruf ba apabila bersambung dengan huruf ha. Jadi kita tahu bahawa huruf ba, huruf ta, huruf sa sama bentuknya. Dan begini keadaannya kalau dia bersambung di awal perkataan. Kita teruskan lagi. Kita huruf awal bersambung menaik sedikit. Ini cerita lagi huruf ba, huruf ta, huruf sa dan juga huruf ya. Huruf ya pun sama juga rupa bentuknya apabila ia bersambung di awal perkataan. Kita tengok huruf ya bersambung dengan huruf sa, kemudian huruf ba bersambung dengan huruf, ni huruf apa ni? Huruf zai. Sama huruf zai. Ini pun ba dengan ra. Dia boleh jadi huruf zai, boleh jadi huruf ra. Sama, bentuk dia sama. Zai dengan ra kan sama bentuknya. Kemudian huruf ya bersama dengan huruf sin. Huruf ya, huruf ba, huruf ta, huruf sa. Sama bentuknya. Dan bersambung dengan huruf sin begini. Kemudian, ini huruf ya bersama dengan huruf ain. Ini khat sulus. Khat sulus. Khat sulus ni, dia ada ekor-ekor tarik-tarik. Dia bunga dia macam ni lah. Rupa dia macam ni. Huruf ya bersama dengan huruf ain. Huruf ain berbeza dengan khat nasah. Tengok di tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni dia ada ruang. Kalau ain nasah dia tak ada ruang. Kemudian huruf ba bersambung dengan huruf nun. Huruf ba bersambung dengan huruf fa. Kemudian di sini huruf ba. Ini huruf ba. Dia nak beritahu huruf ba bersambung dengan huruf ha. Ataupun huruf ta pun boleh juga bersambung dengan huruf ha. Ini huruf ha. Okey, kita teruskan lagi. Kita lihat sa huruf awal bersambung terus. Kita cuba lihat huruf ta bersambung terus dengan huruf apa ni yang berbentuk macam ni. Selalunya huruf ekor huruf sin, huruf sad. Ekor huruf sin ataupun huruf sad. Ini kalau dia terus bersambung. Kemudian lagi kita tengok nun bersambung dengan huruf dad. Huruf sad pun sama juga, yang membezakan hanya titik. Jadi kalau di depan ni rupa yang sama bentuk ialah huruf nun, huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf ya. Apabila disambungkan beginilah rupa depannya. Ini huruf ya dengan huruf zai. Huruf ya kemudian huruf zai, dia terus bersambung. Kemudian lagi huruf ba dan huruf za. Huruf ba disambung terus dengan huruf za. Hanya perlu dibuat kepala perut huruf za ni guna huruf alif. Huruf ba dengan huruf qaf disambung terus juga, kemudian huruf ba dengan huruf waw.
Okey, nanti kita akan cuba menulis. Seterusnya kita lihat, ni kita lihat saja dahulu Okey, seterusnya jim, huruf awal bersambung turun. Kita tengok huruf ta bersambung dengan huruf jim, dia menurun ke bawah, dia tak bergerak ke tepi. Begitu dengan huruf ba bersambung dengan huruf mim, dia turun ke bawah. Dan ta bersambung dengan huruf mim, dia turun ke bawah, dia tak bergerak ke tepi. Huruf ba dia bukannya ke tepi lah. Huruf ba dia terus sambung kepada huruf ya di bawahnya. Begitu juga dengan ni, ba kemudian disambung dengan huruf ya. Harus diingatkan bahawa huruf ya kalau di hujung tidak ada titik. Huruf ya hanya ada titik apabila di permulaan kalimah ataupun di pertengahan kalimah. Okey, kita teruskan lagi. Huruf di tengah dan di akhir. Okey, huruf di tengah dan akhir. Ini huruf ta apabila dia berada di permulaan. Tapi bila dia berada di tengah-tengah dengan huruf ya, huruf ta, huruf ya, huruf ba, huruf sa sama bentuknya apabila berada di tengah-tengah. Kemudian tengok lagi ni huruf nun. Huruf nun juga sama apabila berada di tengah-tengah. Kemudian disambung lagi dengan huruf ba. Ba pun sama juga apabila berada di tengah-tengah. Tapi ini ceritanya ada berapa rumah ni? Ini ta satu rumah, ya satu rumah, nun satu rumah, ba satu rumah, dan huruf sa yang hujung sekali juga satu rumah. Apa yang nak diberitahu di sini ialah bagaimana rupa bentuk huruf-huruf yang sama bentuk ni tadi apabila disambungkan. Mula-mula dia tinggi di permulaan, kemudian apabila disambung di tengah dia begini. Kemudian sambungan yang kedua bentuknya begini, dia ada panjang sikit. Kemudian sambung lagi dengan huruf ba yang sama bentuk rupanya. Beginilah rupanya. Dan huruf yang terakhir huruf sa, beginilah ekornya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Seterusnya 5.2 huruf dal dan huruf zal. Alif huruf tunggal beginilah rupanya. Yang ini turun sikit. Kemudian ni titik-titik ini semua ni sebagai penunjuk lah. Sebagai penunjuk berapa kadar panjang kita nak tarik huruf-huruf ni. Kemudian ba huruf di akhir, beginilah bentuknya apabila bersambung dengan huruf ba. Ba bersambung dengan huruf zal. Begitu juga dengan huruf shin bersambung dengan huruf dal. Kita fokus pada huruf dal dengan huruf zal ni. Kaedahnya begitulah. Okey, seterusnya. Ini kita cerita lebih kurang saja. Lepas ni kita nak tengok bagaimana kaedah menulisnya. Latihan menulis khat. Okay, sekarang kita dah mula nak tengok bagaimanakah menulis khat tu. Okay, jom. Okay, baik. Ini adalah video bagaimana untuk menulis khat sulus. Okay, perhatikan betul-betul bagaimanakah kaedah menulisnya. Kita akan tengok huruf alif sampai huruf dal. Okay, jom. Ini huruf alif. Kemudian huruf ba apabila berada dalam keadaan tunggal. Ba, ta, sa sama bentuk ingat. Dan huruf jim. Jim, ha, kha. Ada 3 kaedah. Ini kaedah yang pertama. Kemudian kaedah yang kedua. Jim, ha, kha sama bentuknya. Jadi kaedahnya begini. Okay, bila ada ekor begitu, itu namanya khat sulus. Ada satu lagi kaedah. Okay, begini kaedahnya. Pastikan kita kena menggunakan pen khat. Baru boleh jadi bentuk tulisannya macam tu. Dan satu lagi ialah huruf dal. Kita hanya belajar huruf alif sampai huruf dal saja dahulu. Okey. Okay. Kalau tak faham, tak macam tak dapat bagaimanakah kaedahnya, boleh replay lah video ni. Replay video ni banyak kali, tengok bagaimanakah kaedah dan bentuknya. Sebab latihan nanti kita akan tulis balik semula huruf alif sampai huruf dal. Okay, seterusnya
Okey, latihan Satu, salin tulisan khat di bawah sebanyak 5 kali. Pastikan bentuknya beginilah. Huruf alif, huruf ba tadi ada dua keadaan kan, dan huruf jim, huruf kha. Kenapa tak ada huruf kha Ustaz? Sama je kaedahnya. Cuma kha ni dah diletak titik di atas ni. Jadi saya nak awak salin tulisan khat sulus ni sebanyak 5 kali, kemudian hantar pada saya untuk saya semak. Itu saja. Jadi ke tak jadi ke, yang penting awak buat, hantar pada saya biar saya tengok. Kalau awak buat, kira ada markah lah tu. Jadi tak jadi tu belakang cerita. Yang penting cuba dulu. Cuba dulu. Jangan langsung tak buat. Okey, kalau kamu dah tonton video ni, jangan lupa tuliskan nama kamu dalam ruangan komen ataupun ulasan sebagai bukti yang kamu telah pun mengikuti kelas jawi dan khat kita pada hari ini. Dan saya rasa itu sahaja. Kerja jangan lupa hantar pada saya nak tengok. Dan insyaAllah berjumpa lagi kita di masa akan datang dalam pelajaran jawi lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.